Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kita lagi sekali pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Baik, murid-murid, kita akan belajar unit 25 Keajaiban Sains. Standard kandungan kita hari ini menghasilkan penulisan kreatif dan pelbagai grains dengan betul. Standard pembelajaran menghasilkan perenggan yang kohensi dan koheren dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dapat membincangkan dua perenggan yang kohensi dan koheren dengan betul. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat menghasilkan perenggan yang kohensi dan koheren dengan betul. Baik, sebelum tu, cikgu ingin memperkenalkan murid-murid dengan tokoh-tokoh di negara kita. Tokoh-tokoh di Malaysia. Tak banyak yang cikgu akan tunjukkan, tetapi tokoh ini memang memberi sumbangan yang besar kepada negara. Okey. Yang pertama, ini dia tokoh negarawan kita, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Ini kalau soalan tanya, siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Beliaulah Perdana Menteri Malaysia yang pertama, juga yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Baik, tokoh negarawan yang kedua. Ini wajib kamu kenali, wajib kamu ingat. Iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, Datuk Seri Ismail Sabri. Tokoh seterusnya ialah tokoh sukan negara, iaitu pemain badminton terbaik Malaysia, malah telah diiktiraf sebagai pemain terbaik dunia, iaitu Datuk Lee Chong Wei, pernah merangkul pingat emas dalam acara perseorangan lelaki di Sukan Commonwealth pada tahun 2006, 2010 dan 2018. Ini antara kejayaan yang beliau berjaya rangkul, dan banyak lagi sebenarnya kejayaan-kejayaan yang beliau telah berjaya pesada dunia. Baik, seterusnya tokoh angkasawan negara. Ini mungkin kamu pun tak lahir lagi. Ini dia, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh. Siapakah beliau ni? Beliau merupakan doktor bedah ortopedik Malaysia dan merupakan angkasawan Malaysia yang pertama berjaya ke angkasa lepas pada 2007. Tempoh beliau berada di angkasa ialah selama 10 hari 21 jam 14 minit. Okey. Baik. Itu antara tokoh yang cikgu perkenalkan pada kamu. Baik. Untuk pelajaran kita hari ini, jika kamu selak buku teks muka surat 148, kamu akan lihat di situ tu tokoh sains bertaraf dunia. Tokoh sains bertaraf dunia ni dia rakyat Malaysia. Dia rakyat Malaysia, tokoh negara kita, dikenali sebagai tokoh sains tapi telah mendapat pengiktirafan di peringkat dunia. Siapakah beliau? Beliau ialah tokoh sains bertaraf dunia, iaitu Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Dia ini telah diiktiraf di peringkat dunia. Baik. Jika kamu lihat dalam buku teks, buku surat 148, kamu boleh lihat ni, sedikit tentang biodata Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Saya bacakan biodata beliau. Lahir di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Merupakan dekan pusat pengajian kejuruteraan kimia serta dekan penyelidikan sains fundamental Universiti Sains Malaysia atau singkatannya USM. Menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia.
oleh agensi Thomson Reuters, New York, Amerika Syarikat. Dan juga penerima Anugerah Merdeka 2014. Baik. Ini adalah sedikit biodata beliau, biodata Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Jadi, apakah tugasan kamu? Berdasarkan biodata yang ada ini, kamu perlu membina ayat. Seterusnya membentuk perenggan. Baik, kita tengok. Okay, tugasan ini berdasarkan buku teks. Jiao Hui sedang menyiapkan folio tentang tokoh ahli sains negara. Untuk melaksanakan tugasan tersebut, dia perlu menulis biografi tentang ahli sains yang dikaguminya. Dia telah melakukan penyelidikan dengan merujuk pelbagai sumber seperti keratan akhbar, majalah dan internet. Setelah berjaya mengumpulkan maklumat ini berkaitan, dia pun menaik tugasannya di komputer. Okey. Jadi, Chen Huan ni telah diarahkan untuk menyiapkan folio berkenaan dengan tokoh ahli sains negara. Okey. Kita lihat. Berdasarkan maklumat-maklumat yang diperolehi tadi, pada maklumat ini kita perlu bina ayat yang lengkap. Seterusnya bentuk menjadi karangan perenggan. Kita mulakan langkah kita yang pertama. Baik, maklumat yang pertama, Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad lahir di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Jadi apakah ayat lengkap yang boleh kita bina berdasarkan maklumat yang diperoleh? Baik. Okey. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi, Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad dilahirkan. Okey, tambah dilahirkan di Beranang, Selangor pada 4 Januari. Ini untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Merupakan dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta dekan Penyelidikan Sains Fundamental Universiti Sains Malaysia. Okey, apakah ayat lengkap yang boleh kamu bina? Okey. Baik, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Hanya perlu tambah kata ganti diri depan. Apa dia? Beliau merupakan dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta dekan Penyelidikan Sains Fundamental Universiti Sains Malaysia. Sudah pun siap untuk ayat yang kedua. Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Maklumat yang kita peroleh, menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Baik, berdasarkan maklumat yang diberi, kita perlu bina ayat yang lengkap. Baik, cuba kamu fikirkan apakah yang perlu kamu tambah untuk melengkapkan ayat tersebut. Kiraan 3, 2, 1. Ya, kita tambah. Beliau telah menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Okey. Selesai. Seterusnya, kita pergi kepada ayat yang keempat. Diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters, New York, Amerika Syarikat. Jadi, ayat yang lengkap perlu dibina ialah 3, 2, 1. Beliau telah diiktiraf. Kita guna lagi sekali beliau. Beliau telah diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia
yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters New York, Amerika Syarikat. Selesai. Dan seterusnya. Yang terakhir, ayat yang kelima. Maklumatnya penerima Anugerah Merdeka 2014. Jadi apakah ayat yang lengkap yang perlu kita bina? Dalam kiraan 3, 2, 1. Ini panjang sikit. Okey, ketokohan beliau sebagai ahli sains telah diiktiraf apabila beliau dipilih sebagai penerima Anugerah Merdeka 2014. Lengkaplah 5 ayat. Berdasarkan maklumat yang diberi, kita bina ayat yang lengkap. Jadi kita telah berjaya membina 5 ayat yang lengkap. Seterusnya kita lihat perenggan yang terakhir. Tianhua amat mengagumi Profesor Dr. Abdul Latif kerana beliau telah mengharumkan nama negara di persada dunia. Sebagai anak Malaysia, Tianhua berasa amat bangga kejayaan Profesor Dr. Abdul Latif mahu dicontohinya. Dia juga menjadikan Profesor Dr. Abdul Latif sebagai idolanya. Okey. Selesai. Okey. Jadi, bila dah selesai, maka tugasan murid-murid telah menyalin semula ayat-ayat yang telah dibina tadi menjadi 3 perenggan. Boleh tak? Boleh. Kerana semua sudah berjaya membina 5 ayat yang lengkap tadi. Okey. Okey, jadi untuk hari ini, saya harap kamu dapat pertama dapat mengenali tokoh-tokoh negara, dapat mengenali tokoh sains yang telah berjaya diiktiraf peringkat dunia. Maksudnya kamu dapat membina ayat yang lengkap berdasarkan maklumat yang diberi dan membina perenggan. Okey. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Jaga diri. Patuhi SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga berjumpa lagi.